Terdapat banyak tempat pelancongan di Selangor. Antara lokasi pelancongan yang paling popular ialah Batu Caves. Batu Caves merupakan bukit batu kapur yang mempunyai beberapa buah gua di mana ia menempatkan kuil-kuil Hindu. Lokasi pelancongan ini terletak di daerah Gombak, Selangor. Gua utama di Batu Caves adalah salah satu kuil Hindu yang paling popular di luar negara India. Pembinaan kuil Murugan di Batu Caves merupakan satu peristiwa bersejarah yang amat dibanggakan. Selain itu, patung Dewa Murugan setinggi 140 kaki adalah satu lagi ciri kuil Batu Caves yang menarik perhatian dunia. Berbanding dengan kuil-kuil lain, kuil Batu Caves adalah unik kerana ia mempunyai sejarah yang tertua dan tersohor. Kuil ini dibina pada zaman dahulu di dalam gua batu kapur yang melambangkan keaslian alam semula jadi. Batu Caves telah diketahui sejak 1879 apabila seorang lelaki Inggeris bernama Mr. H.C. Sayers meneroka dan menemui gua batu kapur ini. Selepas menerokai gua ini, rombongan yang mengiringi Mr. Sayers tidak muncul. Mr. H. N. Ridley, pengarah Taman Strait Solomons, membuat percubaan pertama untuk mengkaji fauna gua batu pada tahun 1898. Ridley menyalahkan ciri-ciri luas gua dan fauna dalam Report of the British Association for the Advancement of Science dalam 1898, tetapi tidak membuat usaha terperinci. Walau bagaimanapun, adalah jelas bahawa kepentingan gua batu mula-mula diakui oleh dunia apabila Ridley melakukan usaha sepenuhnya. Selain itu, menurut sumber, orang asli menjadikan gua ini sebagai persinggahan selepas harian memburu. Sekitar tahun 1860-an, orang Cina menggunakan tempat ini untuk mengumpul najis kelawar untuk pengeluaran baja. Banyak ladang pernah meliputi kawasan batu kapur ini, antaranya Ladang Batu Caves, Sungai Tuah, Varapen, Ken, Kampung Batu, Kepong, Batu dan Segambut. Menurut penyelidik, orang India yang bekerja di ladang pergi ke gua untuk menangkap kelawar dan ikan berhampiran sungai dan takungan air. Gua Batu Caves menurut penyelidik berusia 30 juta tahun. Gua batu kapur ini yang pernah menjadi tempat memancing dan berehat telah berubah menjadi tapak suci, iaitu kuil di mana Dewa Murugan disembah. Batu Cave diperkenalkan sebagai tempat ibadat yang diasaskan oleh K. Thambosamy Pillai, iaitu seorang saudagar India. Ia diilhamkan oleh pintu masuk gua utama yang berbentuk veil dan telah diilhamkan untuk mendedikasikan sebuah kuil kepada Dewa Murugan dalam gua itu. Pada tahun 1890, Pillai yang juga mengasaskan kuil Sri Mahamariamman membina sebuah patung suci iaitu Sri Subramania Swami di tempat yang kini dikenali sebagai kuil gua. Sejak 1892, perayaan Thaipusam dalam bulan Tamil Thai yang jatuh pada akhir Januari atau awal Februari telah disambut di sana. Patung Murugan tertinggi di dunia yang merupakan dewa Hindu adalah 42.7 meter bersamaan dengan 140 kaki tinggi di luar Batu Cave di Selangor, Malaysia. Patung itu diperbuat daripada 1,550 meter padu konkrit, 250 tan bar keluli dan 300 liter cat berwarna keemasan yang diimport dari Thailand. Selepas 3 tahun pembinaan, patung Dewa Murugan setinggi 140 kaki itu telah dirasmikan pada Januari 2006. Kompleks kuil gua batu ini yang berdiri kira-kira 100 meter dari dasar laut terdiri daripada 3 gua utama dan beberapa gua yang lebih kecil. Yang terbesar dikenali sebagai Cathedral Cave atau gua kuil yang mengandungi siling berukur dengan kuil Hindu. Tangga kayu yang menuju ke gua kuil telah dibina pada tahun 1920 dan sejak itu telah dibina semula dengan 272 anak tangga konkrit untuk pelawat sampai ke sini.
Dua lagi kuil gua iaitu Gua Galeri Seni dan Gua Museum terletak di bahagian bawah bukit, dan seperti yang anda lihat, kedua-duanya penuh dengan arca-arca dan lukisan Hindu. Pada tahun 2008, kompleks ini telah diubah suai dan dinamakan semula sebagai Cave Villa. Arca-arca dan lukisan di gua ini menggambarkan kisah kemenangan Dewa Morgan ke atas Sora Pedem. Gua Ramayana terletak di kiri kompleks kuil Batu Cave. Dalam perjalanan ke Gua Ramayana, terdapat tugu Dewa Hanuman yang setinggi 50 kaki, iaitu monyet mulia yang malang dan pembantu kepada Dewa Rama, serta sebuah kuil yang dedikasikan untuk Dewa Hanuman. Gua Ramayana menggambarkan cerita Rama secara kronik sepanjang dinding gua tersebut yang tidak teratur. Tamadun India merupakan sebuah tamadun unggul yang tertua di dunia dan ia mempunyai keunikannya yang tersendiri. Keunikan tersebut dapat dilihat dalam keseimbangan tradisi kebudayaan yang berterusan dan kekal tanpa banyak berlaku perubahan sejak ribuan tahun yang lalu lagi. Apalagi penting, tamadun India merupakan panduan pelbagai bentuk budaya hingga melahirkan warisan dalam perkembangan tamadun ini. Interaksi budaya India telah tersebar ke Kepulauan Nusantara dan ia telah menjadikan budaya tamadun India sebatik dalam kebanyakan masyarakat. Orang-orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu. Kedatangan agama Hindu dan Buddha meninggalkan kegemilangan terhadap bahan-bahan purba yang kemudiannya hilang atau pupus begitu saja akibat berlakunya pemindahan. Pengaruh daripada tamadun India juga telah meninggalkan kesan terhadap seni bina. Di Malaysia, pengaruh dan kesan tamadun India juga dapat dilihat dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Ia merangkumi aspek politik, sosial ekonomi, dan corak budaya masyarakat serta adat istiadat. Hal ini kerana tamadun India menekankan cara hidup berkeluarga serta komuniti yang begitu sinonim dengan nilai ketimuran. Adat istiadat perkahwinan, pemikiran, kepercayaan kesenian, makanan, aspek ekonomi dan politik masyarakat di Malaysia banyak dipengaruhi oleh corak ketamadunan dari India. Di Malaysia, yang masih diamalkan pada hari ini jelas menunjukkan bahawa interaksi dua budaya ini telah memberikan kesan kepada masyarakat Malaysia dalam menjalani kehidupan seharian. Pengaruh Hindu yang datang daripada tamadun India telah banyak mempengaruhi ilmu dari segi bahasa di Malaysia. Kesusastraan India yang mantap dan banyak mengandungi unsur bahasa yang menarik menjadi sumber perkembangan ilmu pengetahuan sekitar kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa dari bahasa Hindu banyak dijadikan asas kepada kesusastraan India. Menurut sejarah Asia, orang India dianggarkan datang ke Asia Tenggara adalah pada sekitar kurun pertama Masihi. Pada zaman ini, penyebaran tamadun India begitu berkembang sehingga kebanyakan kawasan sekitar Asia Tenggara menerima pengaruh India. Bahasa Melayu memang mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Sanskrit. Contohnya, boleh didapati pada batu bersurat kedudukan bukit pada kosa-kosa kata berikut. Contohnya, bahasa menjadi bahasa, negara menjadi negara, bahaya menjadi bahaya. Walaupun jumlah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu agak sedikit, sebahagiannya pula merupakan pinjaman atas pinjaman iaitu bahasa Tamil yang dipinjam daripada bahasa asing, kemudian dipinjam pula oleh bahasa Melayu. Contoh bahasa Tamil yang dipinjam ke dalam bahasa Melayu ialah ceti, kedai, canai, nilam,
jodoh, kapal dan kali. Kesan yang seterusnya ialah dari aspek seni bina dan budaya. Pengaruh daripada tamadun India juga telah meninggalkan kesan terhadap seni bina dan tinggalan-tinggalan di Malaysia sehingga kini. Pengaruh seni bina selatan India juga banyak mempengaruhi seni bina masjid. Contohnya, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang merupakan salah satu contoh seni bina selatan India yang diketuai oleh masyarakat India Muslim atau Kapitan. Seni bina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Struktur pembinaan seperti ini masih digunakan pada seni bina masjid pada zaman sekarang. Tamadun Malaysia juga banyak menerima pengaruh kebudayaan dari tamadun India. Hal ini kerana agama Hindu yang disebarkan ke tanah Melayu menerapkan adat resam dan budaya orang India. Kedatangan agama ini mempengaruhi gaya hidup penduduk tempatan, antaranya amalan jampi dan mentera, melenggang perut, bertindik telinga, bersanding dan berinai. Kesimpulannya, tamadun India banyak memberikan kesan dan pengaruh kepada masyarakat di Malaysia. Sebuah kerajaan yang tertua di dunia yang kaya dengan pelbagai adat dan budaya dan kesenian yang tidak dapat ditandingi mana-mana tamadun. Secara signifikannya, tamadun yang sudah lama bertapak di Malaysia sejak zaman kolonial British telah mempengaruhi corak kehidupan masyarakat tempatan walaupun ia wujud beberapa abad lalu. Hal ini demikian kerana wujud unsur ketamadunan India yang sememangnya sinonim dengan budaya Asia yang penuh keunikan dan nilai estetika yang tinggi.